Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4 dan tingkatan 5. So, hari ni kita nak belajar sambung balik satu lagi bab, okay, kedua last lah topik di dalam bab tingkatan 4, sains tingkatan 4 iaitu bab 11, daya dan gerakan. Okay, dalam bab ini kita banyak nak mengira ya, calculation, so you must be ready with your calculator. Okay, sediakan kalkulator kamu dan kita boleh jawab sama-sama. So, di sini kita ada 4 orang pelajar, okay, yang masih setia dengan Cikgu Ziana. Okay, masuk kelas sains kita hari ni. Jom kita start quiz. Okay, dah sedia semua anak-anak? Okay, cikgu sedia ya. Okay, cikgu start. Okay, soalan pertama. Okay, soalan pertama. Sebuah kereta bergerak dengan tekun memecut sehingga seragam pada 1.2 meter saat. Apakah laju kereta itu selepas 5 minit? So, kamu kena ada kamu punya kalkulator. Okey. So, masa tamat. So, adakah kamu mengira untuk ini? So, Ansho dan Kavya. Tapi Kavya paling laju daripada Ansho. Kita lihat. Jawapannya adalah 360. Macam mana Kavya kira, Kavya? Okey, kita nak lihat soalan tadi. So, dia bagi pecutan adalah 1.2 meter per saat. Kamu kena tahu macam mana kamu kira, macam mana kamu dapat jawapan. Okey. Sila catatkan di dalam buku kamu ya. Okey, ini soalan nombor 1. So, nak dapatkan V2, laju akhir kamu. So, V2 sama dengan 1.2 kalikan dengan, okey, 5 kali 6, 360. So, kamu apa-apa kamu dapat. So, kirakan 1.2 kali 300. Sediakan kalkulator ya. So, kamu akan dapat 360 meter per saat. So, sebab itu jawapan kamu yang tadi tu adalah 360. Bukan main teka-teka saja ya. Okey, faham tak? So, begitulah. Bukan semata-mata kamu meneka sahaja untuk objektif. Okey, paling kurang kamu ada kalkulator macam saya ni, kirakan. Okey. So, kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okay, Abu memandu kereta pada kelajuan 30 meter per saat. Dia menambah kelajuan kereta sehingga mencapai kelajuan 60 meter per saat dalam masa 20 minit. Berapakah pecutan? So, kena kalkulator juga. Kena guna. Macam mana nak kira? Laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Tekan kalkulator. Laju akhir tolak laju awal bahagikan dengan masa. Okey, dah tamat. Okay, kita lihat siapa yang betul agak-agaknya. So, tahannya. Kavya dan Homnes. Okey, so jawapannya adalah C. So, macam mana nak kira macam itu? So, ambil kalkulator. Okey, kirakan untuk soalan nombor 2. Okey, boleh tulis ya dalam buku kalau kamu ada buku. So, 60 bahagi 30 bahagi dengan 20. Ini laju akhir. Ini laju awal. Ini adalah masa. Ingat tak? V2 tolak V1 bahagi dengan masa. So, 60 tolak 30 bahagikan dengan 20. So, kamu akan dapat 1.5 meter S negatif 2. Okey, yang ini kita dah belajar ya. Okey, so sepatutnya kamu betul lah ya anak-anak semua. Okey, seronok bab ni sebab banyak mengira. Sebab saya memang suka calculation. Okey, pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan dia. Rajah 3 menunjukkan titik-titik pada sebahagian meter detik bagi sebuah troli yang menuruni landasan. Kalau kamu tengok, arah gerakannya makin dekat, makin dekat. So, apakah jenis gerakan troli itu? Laju sifar, laju seragam, laju berkurangan, ataupun laju bertambah. Yang mana satu?
Okey, masa dah tamat. So, kalau dia punya arah gerakan dia begitu, so dia, wow, semua betul. Tahniah kepada semua pelajar, semua betul. So, jawapan dia adalah D. Okey, apa jawapannya D tadi? Laju bertambah. Okey, kalau kamu lihat dia punya pita detik tu semakin jauh, jauh. Okey. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, so tahniah. Okey, pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalannya. Okey, kalau kamu lihat, Raja 4 menunjukkan satu jalur pita detik yang diperoleh daripada sebuah troli. Jangka masa detik digunakan disambungkan ke dalam bekalan arus elektrik. Berapakah hal laju? Hal laju, jarak bahagi masa. Jarak bahagikan dengan masa. So, berapakah masa setiap beza di antara detik-detik? Okey, masa tamat. Kita lihat. Adakah kamu ada kalkulator sama dengan saya? Okey, kita lihat. Okey, so Ansho, Homnes dan Pravin betul. Okey. So, jawapan dia adalah D. Okey, adakah kamu tahu macam mana nak dapatkan D? So, kamu kira dulu berapa jarak ni. 24 bahagikan dengan, okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada selang masa dia 10. So, ini untuk soalan nombor 3. So, nombor 3. So, 24 tadi sentimeter bahagikan dengan 1 detik itu adalah 0.02. So, dia ada selang tadi yang titik ni. 1, 2, 3, 4, 5. So, ada berapa? 10. Saya kira tadi ada 10. Macam itu saya kira. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dia ada titik ini. Cikgu kira ni berapa ada. So, cikgu ada kira ada 10. Okey, 1 detik ni bersamaan dengan 0.02. Kalau 10, so 0.02 kalikan dengan 10. So, maksudnya 24 bahagi dengan 0.2. So, kamu akan dapat 120 cm S negatif 1. Okey. So, 120 cm S negatif 1. So, jawapannya adalah D. Okey, tanya kepada pelajar yang betul. Okey. Kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan ini dia kata, ada kereta dia kata dia punya bergerak 40 meter per saat kepada 85 dalam masa 15 saat. Berapakah pecutan? Macam tadi juga, hal laju akhir, tolak hal laju awal, bahagikan dengan masa. Okey, cepat kira. Okey, masa tamat. Okey, ada seorang lagi tak dapat jawab tu. Nampak gayanya? Okey, so kita lihat apakah jawapan. Oh, nampaknya Kavia sahaja yang betul. Okey, kita lihat. B. Okey, macam mana Kavia boleh dapat B ni, Kavia? Ada kalkulator ke, Kavia? Okey, adik-adik semua ingat. Tengok sini. Hal laju akhir berapa? 85. Hal laju awal berapa? 40. Bahagikan dengan 15. So, 85 tolak 40. 85 tolak 40. So, ini soalan nombor 4. Okey, 85 tolak 40 bahagikan dengan 15. Tekan kalkulator. 85 tolak 40 bahagikan dengan 15. So, kamu akan dapat 3. Okey, 3 apa tadi? Dia punya unit dia apa, Kavia? Unit dia adalah meter per saat. So, jawapannya adalah B. 3 meter per negatif 2. Sebab dia nak pecutan. Kena ingat dia. Hal laju akhir tolak hal laju awal bahagikan dengan masa. Okey, kita lihat kepada soalan seterusnya. Okey. So, soalan seterusnya. Okey, soalannya.
Ini tentang inersia. Raja 6 menunjukkan dua buah baudi yang sama saiz digantung pada ketinggian yang sama. Didapati baudi yang berisi air memerlukan lebih daya untuk menggerakkannya berbanding dengan baudi kosong. Okey, soalan dia apa? Soalannya adalah dia kata apakah kesimpulan? Apakah kesimpulannya? Objek berjisim besar mempunyai inersia yang besar. Objek berjisim kecil mempunyai lebih inersia. Okey, adakah C menghasilkan rintangan udara? Adakah D? Okey, so kita lihat siapakah yang betul. Oh, nampak gayanya semua betul. Tahniah. Okey, jawapan dia adalah objek yang berjisim besar mempunyai inersia yang besar. Maksudnya, tin yang berat tadi, inersia dia adalah besar. Okey. Tin yang kosong ni, inersia dia kecil. Okey, boleh ya. Tahniah kepada semua pelajar. Macam inilah baru seronok belajar. Semua orang attend kan? Okey, pergi pada soalan seterusnya. Okey, soalan saya adalah, seorang penumpang sedang berdiri di sebuah bas bergerak ke Humban. Okey, jatuh bermakna menekan brek. Apakah yang menyebabkan penumpang itu jatuh ke hadapan? Apa yang menyebabkan penumpang jatuh ke hadapan? Okey, kita minta jawapan. Adakah A, daya, inersia, tekanan atau pecutan? Yang mana satu? Okey, masa tamat. Semua dah siap. Okey, ini disebabkan oleh... siapa yang salah tu, Ansha? Kenapa boleh salah, Ansha? Ini semua disebabkan oleh inersia. Ingat tak yang cikgu kata kalau macam kereta tu dia jalan, tiba-tiba dia berhenti, kamu ke hadapan kalau kamu tak pakai seat belt. Pernah tak? Cikgu dah pernah ajar kan? Okey, itu dia yang disebabkan oleh inersia. Daya ni kiranya kalau kamu bergerak, kamu mengenakan sesuatu daya. Contoh kamu tolak kawan kamu. Ataupun kamu ketuk meja, itu kamu mengenakan daya. Itu adalah daya. Okey, kita berkembangkan soalan yang seterusnya. Okey, soalannya adalah, Raja 8 menunjukkan aktiviti mengkaji inersia. Okey, kedua bongkar semua sama saiz pada masa sama dengan daya yang sama. So, soalannya adalah, apakah tujuan aktiviti ini? Dia nak buat apa? Kenapa yang ada yang pakai besi? Kenapa ada yang pakai polystyrene? Dia nak kaji inersia dengan jisim, jenis bahan dengan inersia, bentuk dengan inersia, ataupun ketinggian dengan inersia. Kamu tahu polystyrene tu lagi ringan daripada besi. So dia nak kaji. Nasib baik. Betul. Okey, so jawapannya adalah, Ansha salah, Ansha. Jawapan dia mestilah kita nak kaji antara jisim dengan inersia. Okey, kita nak kaji antara jisim dan inersia. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, apakah maksud sasaran? Kadar perubahan hal laju, kadar perubahan jarak, jumlah panjang lintasan gerak ataupun jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi. Sesaran. Apa beza sesaran dengan laju? Dengan jarak. Apa beza sesaran dengan jarak? So jawapannya, adakah semua dah siap? Okey, tu semua dah siap. Okey, apakah jawapannya? Nampak gayanya Kavya dan Pravin betul. Okey, so kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak. Tapi sesaran ni dia lebih kepada sepatutnya jarak lintasan terpendek. Bukan kadar perubahan jarak. Jarak lintasan yang terpendek. Tak silap saya, sesaran ni kan? Okey, cuba kamu tengok jawapan yang sebetulnya ini adalah D. Dia bagi B. So salah lah. So jawapan siapa? Ada tak yang jawab D? Ya, ada seorang. Siapa tu? Tahniah, yang ini betul ya. So, yang ini siapa yang betul tadi? Ditambah lagi satu markah. Okey, kita pergi kepada soalan yang B. Okey, kita pergi ke B pula seterusnya.
Okey, soalan yang dia kata, okey, rajah 10 menunjukkan jalan yang dilalui sebuah kereta dari bandar A ke B, seterusnya kepada B. Apakah jumlah jarak dari bandar A kepada B? A kepada B. Jumlah jarak. Dia nak jumlah jarak. So, jarak dengan sesaran tadi berbeza. So, 13, 17, 18 ataupun 30. So, kita tengok apakah jawapannya. Kavya sahaja yang betul. So, jawapannya adalah 17. Okay, macam mana dia dapat 17? 17 tu adalah 5 tambah 12. Sebab dia kata kat sini jumlah jarak. Kalau sesaran tadi adalah jarak yang terpendek. So, kalau dia minta sesaran A kepada B, 13. Itu beza. Kalau sesaran 13, kalau jarak, jumlah jarak 5 ni kamu tambahkan dengan 12. Okey, so kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Hari ni banyak sikit soalan ya. Ada 15 soalan. Okey, soalan yang dekat sini pula, dia kata rajah 11 dengan satu graf sesaran lawan masa. Okey, soalannya adalah, apakah yang diwakili oleh graf? Sesaran bahagi masa. Kalau sesaran bahagi masa, kamu dapat apa? cm bahagi sentimeter second. Berapa kan kamu dapat? Okey, so semua betul. Okey, kita lihat jawapan yang sebenarnya. Halaju seragam. Okey, so halaju seragam maksudnya sesaran bahagi dengan masa, dia akan dapat halaju. So, kalau kamu tengok dia garis lurus terus saja naik ke atas. So, maksudnya halaju dia seragam. Seragam tu maksudnya sama. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, antara berikut pernyataan yang manakah benar berkaitan dengan jatuh bebas? Okey, yang mana benar jatuh bebas ya? Dipengaruhi oleh rintangan udara, tiada tindakan daya, jatuh tanpa pecutan, berlaku hanya di vacuum sahaja. Jatuh bebas. Adakah dia dipengaruhi oleh rintangan udara ataupun berlaku di vacuum? Yang mana satu jatuh bebas? Kita lihat. Okey, semua betul. Tahniah. Okey, kita lihat apakah jawapan kamu. Kavya sahaja yang betul. Okey, kita lihat apakah jawapan kamu. Hanya berlaku di vacuum. Kalau yang ada dipengaruhi oleh rintangan udara ni, dia adalah untuk yang diakibatkan oleh graviti. Okey. Jatuh dengan tiada. Salah. Nombor yang ini pun B dengan C ni adalah salah lah. Jatuh dengan tiada yang salah. Jatuh tanpa pecutan pun salah. Okey, jatuh yang berlaku di dalam vacuum sahaja. Okey, kita lihat kepada soalan seterusnya. Satu shilling dan sehelai daun dilepaskan pada masa yang sama dalam satu silinder vacuum. Antara pemerhatian berikut yang manakah benar? Vacuum. Vacuum tu maksudnya tak ada udara. Dia tak ada udara. So, shilling sampai ke tapak silinder dahulu, daun sampai ke tapak, shilling dan daun pada masa yang sama ataupun shilling dan daun terapung di silinder. Okay, dekat silinder vacuum. Vacuum tu maksudnya dia tak ada rintangan udara. Okay, yang mana satu? Kavya aja betul nampaknya. Okay, kita lihat shilling dan daun jatuh secara serentak. Okay, ingat kalau dia dalam keadaan vacuum. Dalam keadaan vacuum tu maksudnya dia tak ada udara. So, kalau kamu ambil satu daun dengan satu duit shilling, dua-dua akan jatuh pada masa yang sama. Tapi, okay, kalau contohnya kamu jatuhkan dalam keadaan kita sekarang, keadaan kita sekarang ni ada rintangan udara kan? So, kalau dia jatuh, dia akan siapa jatuh dulu?
duit shilling akan jatuh dulu berbanding dengan daun. Sebab daun itu dia jatuh dipengaruhi oleh rintangan udara. Okey, kena ingat dia tu anak-anak semua. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. A ada jawab, B ada jawab, C ada jawab, D ada jawab. Complete. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, apabila membandingkan inisial dua objek, objek okey, kita nak bandingkan inisial dua objek macam mana? So adakah A, objek mempunyai jisim yang lebih besar mempunyai inisial besar, objek mempunyai jisim yang lebih kecil mempunyai inisial yang lebih besar, objek mempunyai ketumpatan yang besar mempunyai inisial yang besar, objek yang mempunyai ketumpatan yang lebih kecil mempunyai inisial yang lebih besar. Soalan pun tak lengkap. Nampak gaya Cikgu Ziana tak saling lengkap dah ni. So apakah jawapannya? Oh, nampak gayanya 3 orang dah betul. Tahniah. Okey. Dia adalah objek yang mempunyai jisim yang besar mempunyai inisial yang besar. Macam tadi ya lah. Kita jawab tadi ya. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang last ya. Okey, antara berikut yang manakah unit SI bagi GC? Terus dapat jawab. GC meter ke Newton ke gram ke kilogram. Yang mana satu? Unit SI tu maksudnya unit yang standard. Satu dunia kita pakai unit tersebut. So apakah dia unit? Nampak sayanya Kavya dan Ansho menang. Okey, betul. So, nilai untuk jisim adalah kilogram. Kalau untuk tinggi? Apa? Meter. Kalau untuk masa? Saat. Kena ingatlah. Okey? Semua? Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Dah habis dah. Okey, yes. Okay, kita lihat siapakah yang mendapat markah yang tertinggi. So, kalau kita nampak hari ni, okay, untuk markah yang tertinggi adalah pertama Kavya, kedua Homnes, ketiga Pravin dan keempat Ansho. Tak apa Ansho, jangan kecewa. Kita akan cuba lagi sekali. Okay, jawab lagi sekali nanti untuk soalan yang akan datang. Okay, kamu yang ada tak puas hati, kamu sila buat lagi sekali di dalam link offline dekat grup kelas sains kita yang cikgu dah letak pagi tadi. Okay, so kalau kamu lihat, okay, adakah kamu puas hati? So kamu boleh tengoklah berapa banyak kamu betul dekat sini. Okay, so selepas ini kita akan buat kertas 2. So anak-anak semua sila buka buku latihan ataupun buku nota. Okey, so kita pergi ke kelas 2 bahagian A. Okey, Rajah 1 menunjukkan keputusan eksperimen dijalankan oleh seorang murid untuk mengkaji sebuah troli di atas landasan condong menggunakan jangka masa detik. Okey, tak payah salin soalan, buat jawapan saja. Tulis kertas 2 bahagian A, soalan nombor 1 A. Okey, nyatakan jenis gerakan. Okey, kalau kamu tengok macam mana nak tahu jenis gerakan? Kamu lihat kepada dia punya titik ni. Okay, kalau titik dia nampak tak? Titik dia makin jauh kan? Daripada yang dekat-dekat tadi, dia pergi jauh. So, maksudnya hal laju dia bertambah ke berkurang? Kavya. Laju dia bertambah ke berkurang? Kalau dia dah daripada dekat titik, dekat-dekat, perlu ada jauh. So, hal laju dia adalah bertambah. Okey. So, hal laju ini adalah bertambah. So, soalan ini nombor 1A. Tulis hal laju bertambah. Okey, apakah pemboleh ubah bergerak balas? So, kalau kamu nak tahu bergerak balas, okey, kalau dapatkan graf seperti ini, so ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi, manipulasi MV. So, kalau sebelah
Y ni yang tegak ni, ini adalah pemboleh ubah yang bergerak balas ataupun RV. Okay, so ia adalah panjang pita detik. So maksudnya pemboleh ubah yang bergerak balas disebut adalah panjang pita detik. Okey. So, pergi kepada soalan C. Ramalkan panjang pita detik yang ke-6 dalam rajah 1. So, ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Agak-agak nombor 6 ni berapa? So, kalau di nombor ini, dia sampai sini 20. Kalau sini adalah, kalau sini apa beza dia? 15. 15 yang ini, mungkin dia di tengah sini lah. Agak-agak ini berapa bacaan sini? So, 20, 21, 22, 23. So, antara 22.5. Lebih kurang lah kan kalau di tengah-tengah sini. So, 22.5 cm. Okay, kalau terlebih pun jangan terlebih banyak sangat. Contohnya dia kalau SPM dia akan bagi julat lah. Berapakah bacaan yang diterima. Okay. So, frekuensi jangka masa detik ialah 50 Hz. Hitungkan pecutan. So, macam mana nak kira pecutan? Pecutan kita nak kira halaju akhir tolak halaju awal. Halaju akhir tolakkan dengan halaju awal. So, kalau kamu tengok, halaju akhir di sini, kalau kamu tengok halaju akhir dekat sini, oleh sebab dia halaju dia bertambah. So, maksudnya, so kita lihat dulu dia punya halaju yang awal ini. Halaju yang awal ini, kalau kamu lihat dekat sini, dia punya bacaan sini adalah 10. Halaju akhir, dia punya panjang detik adalah 10 cm. So, kita dapatkan dulu halaju awal ni dulu. So, untuk halaju awal formula dia adalah U. So, 10 bahagikan dengan berapa detik kat sini? Dia ada 10 tak silap saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patutnya ada lagi ni. 9, 10. Sepatutnya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Dia ada 8 sahaja. Dia tak sampai 10 pun. Okay, so ada 8. Semua sama ke 8? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Semua ada 8. Semua ada 8. So, berapa sebenarnya dia punya halaju dia? Okay, maksud soalan ni dia bukan ada 8. Yang ni sebelah ni ada titik yang hujung. Ni ada titik lagi. Sebab tu dia tak nampak. So, tambah lagi 2. So, 8, 9, 10. Okay, so 10 maksudnya 10 cm dia punya panjang tadi. Bahagikan dengan 10 kalikan dengan 0.02. Cikgu, mana cikgu dapat 0.02 daripada sini? Dia bagi tahu ni 50 Hz. 50 Hz ni maksudnya 1 bahagi dengan 50. So, kamu akan dapat 0.02. Pita detik ni frekuensinya 50. So, kita nak kirakan untuk 1 detik berapa? So, kamu buat 1 bahagi 50. Kamu akan dapat 0.02. Kirakan pakai kalkulator, kamu akan dapat berapa? 10 bahagikan dengan 10 kalikan dengan 0.02. So, kamu akan dapat di sini 50. Okey, so kirakan pecutan akhir. Kirakan pecutan akhir. Kirakan pecutan akhir. So, pecutan akhir dia adalah, kalau ikut graf sini, tadi kamu dapat berapa? Untuk pita detik yang ke-6. So, pita detik yang ke-6 kamu dapat lebih kurang 22.5 cm. So, 22.5 cm sama juga bahagikan dengan, bahagikan dengan 10 kali 0.02. So, kamu akan dapat 112.5 cm saat negatif 1 cm saat negatif 1. Okey. So, bila kamu dah dapat ini, kamu nak kirakan halaju pecutan. So, pecutan A sama dengan halaju akhir. Halaju akhir 112.5 tolakkan dengan 50. Bahagikan dengan masa yang kamu ambil. So, masa yang kamu ambil adalah, so, dia ada 10 detik tadi kan. 10 kalikan dengan 0.02. Okey.
Okey, kita lihat yang tadi tu. Okey, soalan yang tadi tu. Okey, soalan yang ini iaitu definisi mengenai jisim. Okey, jisim ialah kuantiti yang terkandung di dalam objek. So, ini dua objek yang sama jenis tapi jisim yang berlainan. So, kat sini dia minta definisi untuk jisim. Okey, yang B pula, okey, dia minta untuk hukum. So, hukumnya adalah hukum gerakan Newton pertama menyatakan suatu objek akan kekal dalam keadaan asal iaitu sama ada pegun atau bergerak dengan laju mala jika tiada daya luar bertindak terhadapnya. Okey. Dan yang seterusnya. Okey, pada pendapat anda, objek yang manakah mempunyai inersia yang lebih besar? So, inersia yang lebih besar ialah, ingat tak cikgu cakap apa tadi? Jisim yang besar, inersia dia besar. So, mana satu yang besar? X ke Y, Kavya? So, yang besar, X. So, kenapa X? Sebab X mempunyai jisim yang besar. So, kamu tulis objek X. Okey, kerana mempunyai jisim yang lebih besar. Okay, objek X kerana mempunyai jisim yang lebih besar. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, last punya soalan. Okay, nyatakan satu kesan inersia dalam kehidupan seharian dan cara mengatasinya. Bagilah satu contoh. Apa-apa contoh lah. Yang kamu tahu. Okay, contohnya macam kesan inersia. Okay. Okay, kesan inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu kereta apabila kemalangan. Okay, oleh sebab itu, kereta dilengkapi dengan beg udara dan tali pinggang keselamatan untuk mengurangkan kesan inersia. Okey, so cikgu bagi masa untuk kamu semua salin dulu. Oh, sorry. Okey, saya nak ulang balik yang soalan yang tadi. Okey, yang soalan yang ini kira 5 detik sahaja ya, sebab kat sini ada 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. So, masa 5 detik, dia punya panjang adalah 20. Sebab itu cikgu buat kat sini 20 bahagikan dengan, sebab ada 10, selang masa kalikan dengan 0.02, kamu akan dapat 100. Kemudian halaju akhir 100 tolakkan dengan 50 bahagikan dengan berapa detik tadi? Berapa pita detik? Ada 5 kan? Tolakkan dengan 1. Sebab memang rumus je. N tolak 1. So, 5 tolak 1 kalikan dengan 0.02. Dapat 625. Okay, yang ini salah lah. Yang ini tak boleh ya. Kita reject ya. So, itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih hadir. Okay, Kavya dan Anshul. So, nanti kita akan buat soalan bahagian C. Okay, terima kasih banyak-banyak. Bye-bye.